Adalah keris pusaka kepunyaan arwah mak aku, okay. Yang baru-baru ni aku kita ambil terima amanah lah untuk dijaga dan dipelihara lah seadanya kan. Kita tengok secara makro, perspektif makro bagaimana rupa dia. Okey kawan, ini kalau tak silap aku keris dipanggil keris bukis lah. Dia asal usul mananya aku tak berapa pandai sangat. Okay, lebih kurang begini lah rupanya. Okay. Secara makro. Okay. Ni sekaya apa aku tak pasti. Ni pada bahagian ni, okay, alur ni, ini memang satu trademark lah pada mana-mana samping pun. Pada bahagian muncung ni kan, ini pun juga salah satu daripada trademark pada sesuatu samping. Dia melambangkan wilayah lah. Cuma sayangnya di bahagian hujung ni, bahagian ni dia dah pecah. Tak tahu kenapa dia pecah. Mungkin terhentak apa-apa kan. Tapi kalau tengok kayu dia dalam dia warna merah, terserunai dah. Dibalut dengan lilitan benang ni, benang perak lah. Tapi taklah perak, dia macam salut, benang yang bersalut tali yang bersalut dengan hiasan perak kan. Okay, ni bahagian atas ni, dia punya rambu dia. Bahagian ni, bahagian buntut dia ataupun tapak dia ataupun kasut dia ni dah hilang, dia pecah. Tu yang ni, ini muncung bilah lah, dia dah tertanggal. Ni bahagian ni. Okay, kita lihat pula pada struktur dalaman pula. Okay, rangka bentuk bilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk bilahnya, okay. Dia berpamur dia. Pamur. Ini tak silap aku 27. Okay. Kita tengok secara dekat apakah rupa bentuknya. Budaya gajah ni juga adalah salah satu daripada trademark ataupun identiti kepada sesuatu bilah keris. Dengan bentuk budaya gajah ni dah boleh tahu dah dia asal usul daripada mana. Cuma aku jujurnya aku tak expert lah ataupun tak arif sangat, tak hafal budaya gajah ni jenis wilayah mana kan, sebab aku tak mengkhusus kepada keris. Okay. Ini dia punya pamor dia, lapis-lapis pamor dia pada pangkal bilahnya sosoran ni. Okay. Ekor cicak ni dia punya bentuk dia, kerawang ni kan, ataupun duri, dipanggil sebagai duri pandan. Okay, kita tengok pula pada bahagian pendokok dia. Ini juga adalah pendokok yang lama Ini lama. Yang ni agak longgar. Okay. Tengok jenis pendokok dia. Pendokok atau dokok lah. Pasti ni rarikan ni ada rarikan jenis pasal jenis rarikan bulu ayam ke apa ke, wallahualam kita tengok kan. Ataupun dia ada maksud pada sesuatu tulisan ke ataupun perkataan ke dalam bahasa-bahasa rencong ke, wallahualam. Okay. Ini dokok dia agak tebal lah. Mungkin dia buat daripada bahan tembaga lama, tembaga tua. Kalau korang perasan apa maksud dia dalam tulisan, mungkin tulisan kawi ke, tulisan rencong ke, wallahualam. Ini dia gagang ataupun hulu, ataupun pemegang lah. Ini tak silap aku dia gagang patah tiga, kalau tak silap aku patah tiganya sini 1, 2, 3. Ini sebatang dia punya buah pinang ni sudah ada keretakan sikit, menunjukkan dia memang bahan daripada kayu lah. Okay, boleh nampak situ kesan retak. Dan kalau kita tengok secara makro kan, okay, kita lihat secara makro jenis kayu dia. Okay. Ini pada bahagian buah pinang lah. So korang boleh perasan ada kesan-kesan tarahan secara, dia tak
dia nampak lama lah, sebab dia tarah mungkin guna pisau, so nampak kesan-kesan dia tu tak berapa rata kan. Dia berbeza kalau pakai mesin. Zaman sekarang kalau pakai mesin, dia mungkin nampak solid, rata, cantik. Ni mungkin dulu-dulu dia buat menggunakan pisau tarah lah. Ni confirm bahan dia kayu, dia bukan tanduk ke gading ke, kecuali tak tahulah kalau korang rasa nampak dia ada bahan lain kan, wallahu alam. Okay, tengok ni bahagian kepala dia, kepala bahagian gagang ni, dia dah nampak macam tumpul sikit sini. Okay, dia tak berapa tajam. So ni bukanlah, bagi tengok secara dekat pula. Okay, dia bukanlah dipanggil kalau kata jauh demam, jauh sekali daripada jauh demam. Dia seakan macam gagang ataupun hulu daripada Palembang, macam style hampir-hampir mirip style Puteri Malu. Tengok pada bahagian bilah dia pula. Dia besarkan. Okey, kau boleh nampak dia punya pamor dia. Okey, ni nampak dia punya alu-alu pamor dia. So dia ada sikit lah, dia dah diselaputi dengan karat nipis. Ini perlukan masa untuk dicuci lah. Ujung bilah dia ni, kalau kau nak tahu, aku pernah cuci dulu. Aku pernah cuci kan, tapi bahagian yang ni dia tak hilang tu, hitam dia ni, karat ni. Kalau kata setengah pakar keris, benda yang hitam ni yang tak boleh hilang walaupun kita dah cuci berkali-kali, dia kekal. Maksudnya dia adalah kesan darah lama, dan besar kemungkinan bilah ni pernah ada sejarah pertarungan lah. Okay. Kalau dari segi mistiknya pun, dari segi mistiknya kan, pegang bahagian ni memang ada perit sikit. Dia ada aliran bisa dia. Ini bahagian yang satu lagi, sebelah bilah lagi. Ni pun sama, walaupun telah dibersihkan, tapi dia kekal begini. Kalau perasan ni, dia macam pamor gunungan kat sini. Yang ni macam sekali tengok macam kepala perempuan, kepada seorang perempuan. Tengok betul lah. Apa yang ada sebenarnya kat sini, tengok secara dekat. Ni lapis-lapis pamor dia, nampak sini. Jika ditanya aku berapa usia keris ni, aku rasa dia melebihi daripada 300 tahun. Itu aku punya jangkaan lah, lebih daripada 300 tahun. Sebab dia punya bahan dia, jenis besi dia ni agak besi yang tua. Kalau tengok dia punya belai gajah ni pun agak kemas. Dia tak pipih, dia tak macam membulat, tapi kita nampak dia punya tu ketajaman bentuk dia tu kan, sisi dia tu kan, nampak kemas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba buka pula bahagian dalam dia punya hulu. Okay, bismillah. So dia jenis okay, dia puting dia tak panjang, jenis puting pendek. Okay, yang mainnya kawan, bahagian puting ni paling berbisa sebenarnya, bukan sahaja pada bahagian bilahnya, tetapi sama puting dia yang paling berbisa. Jangan main, kalau tercucuk ni, memang lebih berbisa daripada ujung bilah sebenarnya. Ni bagi puting. Puting dia jenis puting, aku ni jenis puting bulat. Dia bulat, bahagian diameter dia bulat. Okay. Dia bukan bersegi, tetapi di bahagian ujung dia tu tajam macam paku. Okay, tengok, tajam macam paku. Pandangan daripada sini pula, nampak dia punya tajamnya tu. Ni rupa dia punya ekor cicak. So benda ni kalau tengok dekat-dekat, wallahualam, aku tak pasti benda ni dipatri ke ataupun tidak, wallahualam. Aku tak nampak benda ni. Mungkin dia ni ditaruh dengan mungkin bahan macam gam ke atau dama untuk dia menguatkan dia, supaya dia tak dia punya apa nama ni, tadi lupa dah,
supaya dia punya ganja ke apa, lupa lah aku nama ni, supaya tak tertanggal lah. Ni rupa rokok ni. Ni memang nak kena cuci balik. So kalau kita tengok rokok ni, dia bentuk macam bentuk dipanggil ceper lah, ataupun macam bentuk dipanggil sebagai stupa, tempat bersuluk orang-orang Buddha lah. Kalau kita tengok Candi Borobudur, macam ni rupa dia, ceper ataupun berbentuk stupa. So, secara dekat begini rupanya, bentuk bawahnya bulat rata, okay, tapi di atas dia dia macam bentuk cembung, dipanggil sini buah, macam buah pinang, tapi dia tak berapa bulat sangat. Kalau ikut buah pinang, kata dia akan membulat tau, dia akan membulat. Tapi kalau tengok pada diameter tepi, dia tak nampak macam membulat, dia lebih bentuk macam bentuk buah labu, macam bentuk buah labu. Beginilah rupanya apabila dah diasing-asingkan. Okay. Ini untuk tetapan saja kawan, tetapan secara ilmiah. Ni mungkin aku akan bersihkan balik, rendam dengan air kelapa untuk nampakkan pamor dia balik. Sebenarnya keris ni walaupun dicuci untuk tempoh tertentu, dia akan naik karat dia begini juga. Sebab mula dulu masa aku cuci pun, sebelum dicuci, bentuk dia pun macam ni juga, rupa dia macam ni, wallahualam. Dan kalau secara mistiknya, kalau ditanya aku, dia masih ada tenaga dia, aura dia kan. Dan inilah yang paling cukup unik pada bahagian tengah ni kan, yang ni, dan juga bahagian ujung dia ni. Inilah boleh dikatakan inilah kesan karat akibat darah. Aku bukan nak tipu lah, tapi benda ni dah berkali-kali aku cuci, aku rendam, dia tak mau hilang. So kalau orang yang kali pertama pegang keris ni, usik pada bahagian ni, dia akan rasa benda bunyi yang sangat kuat. Ini pengalaman aku mula dulu. Ini rupanya kan keris pusaka menyamar aku. Okey, sekian terima kasih kawan untuk perkongsian.